Suara Zaza kuat? Oh, ini bagus ni suara ni. Memang jelas ni. Satu masjid ke, Zaza? Bukan satu masjid Kata, kat Siti. InsyaAllah orang jauh ni. Daripada mana jauhnya? Jauh juga. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih datang jauh-jauh ke Hulu. Baik, Alhamdulillah hari ini ramai yang belum sampai ya? Ke tak datang? Tak tahu. Tak ada yang walk in? Tak ada. Kita dah live di Facebook? Sudah. Sekejap saya nak share dulu. Siapa-siapa yang hadir boleh tolong share. Kita sokong masjid supaya program masjid dapat diteruskan dengan jayanya. Bentar ya, Bu. Okey, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah, boleh tolong tutup kipas kat atas saya? Saya ni kalau ada kipas saya sedih. Saya tak boleh sejuk-sejuk ni. Okey, baik. Sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Ada yang tak sihat tapi datang juga? Semua sihat ya? Alhamdulillah. InsyaAllah, tabarakallah. Saya rasa nak cakap apa terharu ke? Penggunaan ayat yang bagaimana tu? Saya rasa Alhamdulillah lah ya, kita dapat bertemu sekali lagi di dalam kuliah kita, dan bagi saya ini adalah kuliah yang pertama diadakan secara fizikal di masjid ini. Kita mula untuk kitab ini secara online, yang mana seharusnya lah ia bermula secara fizikal, tapi kerana ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan ya, jadi masjid ditutup dan sebagainya. So kita mulakan kuliah itu secara online. Namun Alhamdulillah pada tahun ini kita mulakan kuliah kita secara fizikal, dan kita pun dah masuk bab yang kedua ya untuk kitab ini. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya secara online tu banyak juga yang dapat kita bincangkan, dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyambung perbincangan yang telah dibahaskan ya ketika kita melakukan ataupun melaksanakan kuliah secara online. Okey, baik. Siapa masih ingat lagi kita berada di muka surat yang keberapa dan perbincangan tentang apa? Siapa ingat? Oh, cukup besar. Apa ni? Whiteboard ni. Baik. Kita bincangkan tentang apa? So this year belum mula lagi Ini first time. Okay, baik. Last year kita bincang tentang apa? Sebelum kita tutup. Kemaksiatan? Kemaksiatan melahirkan kemaksiatan yang lain. Itu poin yang keberapa? 10? Ya ke? 10. Okey. Maknanya secara keseluruhannya kita bincang tentang apa? Daripada poin yang pertama hingga kepada poin kita yang ke-10, kita bincang tentang apa? Maksiat. Betul? Tapi apa yang tentang maksiat tu kita bincang?
kita bincangkan tentang kesan. Okey, kesan maksiat. Bila kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka di situ ada kesannya. Ada kesannya terhadap diri orang yang beriman itu. Kita tak kata dalam hidup kita buat maksiat dah, gitu saja. Dia mesti ada kesan. Dia ada efek dia dalam hidup kita. Jadi 1 hingga 10 kita dah bincangkan ya, berbagai macam kesan. Hari ini kita akan masuk kepada kesan yang ke-11. Di halaman yang ke berapa? Di dalam kitab, kakak, berapa? 134. Untuk page itu yang kitab 134 ni dia yang baru ya. Baik, mungkin ada pendengar kita di rumah, jika sekiranya nak buka kitabnya, buka muka surat 134. Okey, 134. Jika halaman saya di sini 141. Antara dua lah ya, 141 atau 134 muka suratnya. Jadi kita ada 2 halaman ikut kepada cetakan masing-masing. Dan yang terbaru, the latest, kitab yang paling baru 134. Yang ini sama dengan saya kakak? 141. Betul tak? Sebab saya tengok depannya. Cuba kakak tengok. Dia kilat lagi. Dia kilat lagi, bukan sebab dia pakai cover, bukan. Tapi sebab dia punya cetakan yang terbaru. Baik, jadi untuk muka surat 141 ataupun 134 itu tadi kan, kita akan bincangkan tentang kesan yang ke-11, maksiat melemahkan jiwa. Sekejap sekarang mengajar nak kena tengok time. Dia tak boleh lebih. Sebab ada penjaga masa. Jadi maksiat melemahkan jiwa. Kesan yang ke-11, mereka yang melakukan kemaksiatan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang begini ya, ia akan menyebabkan jiwanya menjadi lemah. Baik, kita baca sedikit apa yang dibincangkan di dalam kitab kita ini. Siapa boleh tolong baca? Penat lah saya nak baca. Kak Rafidah baca, Kak Rafidah? Boleh? Ada mikrofon untuk Kak Rafidah? Oh, pakai saya punya mic juga. Ini kena share mic ni. Kak Rafidah baca. Dampak ini yang paling dikhawatirkan menimpa seorang hamba, iaitu lemahnya hati dari kehendaknya akibat maksiat. Keinginan untuk bermaksiat semakin menguat, sedangkan keinginan untuk bertaubat semakin melemah. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya keinginan untuk bertaubat hilang secara keseluruhan. Bahkan seandainya separuh dirinya meninggal, dia tetap tidak bertaubat kepada Allah. Yang dilakukannya hanya beristighfar atau bertaubat secara lisan. Seperti halnya para pendusta, sementara hatinya masih terikat janji dengan maksiat. Yang ini terus memikirkannya dan bertekad untuk melakukannya ketika ada kesempatan. Kelemahan hati seperti ini termasuk penyakit terbesar yang paling dekat dengan kebinasaan. Ringkas saja penerangan yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, ya, yang mana beliau menyatakan bahawa bila seseorang mereka ini melakukan kemaksiatan, hal itu bila berada pada diri dia akan buat hati kita jadi lemah. Kenapa? Sebab kita kekuatan kita di situ hanya nak melakukan kemaksiatan. Keinginan untuk bertaubat kepada Allah dia menurun, atau lebih buruk lagi, tidak ada langsung keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Okey,
Jadi di sini kita lihat ya, dia kata keinginan untuk bermaksiat semakin menguat. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Sebab apa? Dia dah begitu comfort, dia dah begitu selesa dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi keinginan nak bertaubat tak ada, namun keinginan untuk terus-terusan melakukan kemaksiatan itu kuat. Lalu apa dia kata? Sedikit, mana tadi? Sedangkan keinginan untuk bertaubat semakin melemah. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya keinginan untuk bertaubat hilang secara keseluruhannya. Sebab itu ya kadang-kadang kita lihat ada orang kita sebagai penonton lah katakan, kita sebagai orang yang melihat orang lain buat maksiat, kita jadi kehairanan. Kan kita kata, kenapa dia tak takut dosa ke, betul tak? Kenapa dia tu macam tak takut dosa ke? Padahal kita tahu itu benda yang salah. Benda tu kan salah, benda tu kan dosa, kenapa dia buat juga? Kita jadi kehairanan. Sedemikian. Tapi orang yang buat, dia tak rasa begitu. Mungkin dia rasa itu adalah kekuatan diri dia untuk buat maksiat tanpa ada rasa bersalah. Namun, kalau kita melihat kepada perspektif yang betul sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah itu tadi, itu bukan tanda kita orang yang kuat. Bila kita menceburkan diri kita dalam keadaan maksiat, kita masukkan diri kita, menggelumangkan diri kita dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, itu bukan tanda kekuatan dalam kehidupan kita. Tapi itu sebenarnya kita melemahkan jiwa kita. Kerana orang yang kuatlah orang yang bertaubat kepada Allah. Itu kita kena pegang kuat-kuat. Ya, orang yang kuat, seorang yang beriman kepada Allah, dia adalah yang bertaubat kepada Allah. Kerana apa? Rujuk. Dalam surah At-Tahrim, Allah ingatkan kepada kita, orang yang beriman ciri-cirinya adalah orang yang bertaubat. Kan? Dalam surah At-Tahrim, pada ayat yang ke-8, ya. Yes, surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam surah ini, pada ayat yang ke-8, Allah ceritakan bagaimana ciri orang yang beriman kepada Allah. Ciri orang yang beriman kepada Allah, Allah kata apa dalam ayat itu? Ya ayyuhallazina amanu tubu. Wahai orang yang beriman, Allah berikan pengkhususan. Ya, di sini Allah tak kata manusia keseluruhannya. Tapi Allah letakkan satu pengkhususan khas untuk orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Kan selalu kita dengarkan, kau taubatlah taubat nasuha. Kita taubat nasuha, benda apa? Nasuha. Nama orang nasuha aku tak pula kan. Tapi taubat nasuha tu macam mana? Tapi bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, Allah kata apa? Orang yang beriman itu dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini kekuatan kita. Ini yang menguatkan orang yang beriman. Sebab kita kena ingat gini muslimah. Setiap daripada diri kita takkan terlepas dari melakukan kesilapan. Ada tak kat sini yang tak pernah buat salah? Cuba angkat tangan. Cik senyum. So ni soalan pun. Kan kalau saya angkat tangan ni, suara mesti gelakkan saya. Betul, mesti saya ketawa. Sebab apa? Kita semua, atau saya lah saya kata. Kita semua memang tak confirm. Boleh saya kata, saya declare, saya, Ustazah Sakinah, saya tak pernah buat salah. Saya tak pernah buat salah, saya ni bagus. Kakak percaya? Mata terbuka. Ya betul si Sakinah tu tak pernah buat salah. Kita mesti takkan percaya. Kalau ada orang kata dia tak pernah buat salah. Sebab apa? Kita manusia. Itu juga yang Nabi SAW katakan kepada kita. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam
mereka itu ada melakukan kesilapan. Setiap anak Adam, maknanya setiap daripada diri kita, orang yang Allah jadikan sebagai manusia ini, kita ada buat salah. Kita ada buat silap. Tapi Nabi juga ingatkan kepada kita, sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Sebab begitulah keadaan orang yang beriman kepada Allah. Maka dalam surah At-Tahrim Allah kata, orang beriman, dia bertaubat kepada Allah. Tapi dia bukan taubat yang taubat, yelah aku taubat, bukan gitu. Tetapi taubatan nasuha. Allah berikan satu perincian kepada jenis taubat ini. Bukan taubat yang sebarangan. Taubat nasuha ini, ya, saya nak ambil pendapat daripada tafsir Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir rahimahullah, dalam kitabnya, ketika dia mentafsirkan ayat ini, untuk perkataan taubatan nasuha dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-8 itu tadi, apa dia kata? Orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuha, dia adalah orang yang kembali kepada Allah dengan tekad yang begitu bulat. Maksudnya, dia tak berpatah balik. Ini namanya taubatan nasuha. Taubat yang begini, kita jelaskan, taubat yang begini, dia akan meleburkan dosa-dosa orang yang telah melakukan dosa. Dan dia mencantumkan kembali apa yang telah hancur dalam diri seseorang. Sebab begini muslimah, kita bila kita buat maksiat ni, ya, satu kita dah buat dosa dah. Kan? Kemudian ada banyak benda yang hancur dalam hidup kita. Kita buat dosa, apa yang hancur? Mungkin dulu kita tak solat, habis solat. Betul tak? Mungkin dulu kita ni, kita kata apa, kita pakai tudung on off kan? Part time. Okay, habis benda tu. Ataupun mungkin dulu kita ni jadi seorang muslimah yang tak taat kepada suami, habis hancur hidup. Tak taat kepada, ataupun tak nak berbakti kepada kedua ibu bapa. Jahat ke apa kan? Semua orang ada history dia, ada background dalam kehidupan dia. Okay? Dia itu kita panggil sebagai satu fasa kehancuran dalam hidup. Sebab apa? Pahalanya habis. Kalau kita jadi anak yang tak berbakti kepada kedua ibu bapa kita, ada pahala? Tak ada. Ada dosa? Ada. Hancur. Tapi orang yang bertaubat kepada Allah, dengan taubatan nasuha di sini, kehancuran itu tadi menurut Imam Ibn Kathir, ia dicantumkan kembali. Maksudnya, kita jadi seorang muslimah yang baru. Umpama bayi yang baru lahir. Kehancuran-kehancuran tersebut sirna dalam kehidupan kita. Kita ada satu kehidupan yang baru, yang mana kehidupan itu banyak perkara-perkara yang baik kita lakukan. Itu keadaan orang yang bertaubat. Ini menurut kepada pentafsiran Imam Ibn Kathir itu tadi. Ya, kemudian dia kata apa? Taubat kita ni yang nasuha, maaf saya salah tulis Pak, patut kat sini tadi. Hapuskan dosa. Dua, tadi apa saya cakap? Cantumkan. Cantumkan kehancuran tu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, apa maksud kehancuran tadi. Baik, yang ketiga, taubat seseorang muslimah yang betul-betul tadi, yang kita panggil sebagai taubat nasuha. Kan? Ia akan cegah kita untuk buat maksiat lagi. Sebab kita tahu, oh saya dah bertaubat kepada Allah. Saya dah tinggalkan kesilapan-kesilapan yang lepas. Saya dah jadi muslimah yang baru, saya dah tukar. Kan? Hidup saya ni. Tinggalkan hal-hal yang buruk, saya nak buat perkara-perkara yang baik. Jadi taubat kita, dia mampu juga bila kita ada nak buat lagi ni. Dosa kita ingat, saya dah taubat dah.
Saya tak nak buat lagi. Saya dah tinggalkan dah benda tu. Kita tak jadi buat. Sebab apa? Kita tahu. Kita dah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. So dia, nombor 3, dia akan cegah kita. Ya? Daripada buat dosa. Maka, sebab itu, orang yang dia melakukan ataupun dia bertaubat dengan taubatan nasuha tu tadi, kita tak panggil dia sebagai orang yang memiliki jiwa yang lemah. Dia ada jiwa yang kuat. Kerana apa? Dia dapat cantumkan balik kehancuran-kehancuran dia. Kekuatan. Sebab begini ya, kita tak mudah nak tinggalkan apa yang dah biasa kita buat. Kan? Kita, kalau kita dah biasa dengan satu keadaan, satu kehidupan, kita nak ubah. Mula-mula dia mesti rasa segan. Betul tak? Kita nak ubah kan? Malulah. Contoh, orang kalau tak pernah pergi masjid, tiba-tiba nak masuk masjid, apa rasa? Dia berbelah bagi. Boleh ke ni nak masuk masjid ni? Kan? Tak pernah masuk masjid. Tak pernah solat berjemaah. Tak pernah duduk dalam kuliah. Tiba-tiba nak masuk masjid ni, dia berzikir. Berzikir apa? Nak masuk tak nak, nak masuk tak nak, ustaz nak ni. Tu zikir dia. Akhirnya masuk ke tidak? Untuk pertama kali, tak apa, esok dia begitu keadaannya. Sebab itu, orang yang dia ubah kehidupan dia ke arah kebaikan, dia adalah orang yang kuat. Jiwanya tak lemah. Dia lawan. Ya, bisikan-bisikan itu, dia lawan. Yang 50-50 tu tadi kan dia lawan. Dia kuatkan diri dia untuk jadi orang yang baik. Atas dasar itu, Imam At-Tabari dalam kitab tafsir dia, dia kata apa? Orang yang bertaubat dengan taubat nasuha ini, dia adalah orang yang mana bila dia dah taubat, dia tak kembali lagi pada dosanya yang lama. Imam At-Tabari beliau memetik banyak riwayat daripada pelbagai ulama dalam kitab ini. Ya, didatangkan pelbagai macam riwayat. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang maksud taubat nasuha. Tapi saya nak simpulkan sebab apa semua pendapatnya hampir sama. Yang paling penting, bila kita kata kita nak taubat nasuha itu tadi, pelakunya itu tadi tidak kembali. Dalam bahasa Arab dia guna apa? Alla ya'uda. Dia tidak akan kembali balik kepada dosanya. Okey? Jadi ini pendapat Imam At-Tabari sebab saya nak kuatkan ya dengan pendapat Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Jadi kita ambil pendapat daripada Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya juga yang menjelaskan tentang maksud taubat nasuha itu tadi dengan apa dia kata pelakunya tidak kembali pada dosa-dosa yang telah dia tinggalkan. Taubat, syarat taubat ada berapa? Ada berapa? 4? Lagi? Ada nak jawab 10? Ketawa pula. Ada nak jawab 11? Tak ada. Cik nak jawab berapa, Cik? 2? Cik kata 2. Okey. Kakak sebelah Cik. Siapa nama Cik? Kakak sebelah-sebelah pula. Siapa nama Cik? Minta maaf, Cik. Cik Ros. Okey, Cik Ros kata 2. Kakak sebelah Cik Ros nama siapa? Siapa? Sima. Okey. Kak Sima. Cik Ros kata 2. Kak Sima kata berapa? Ke nak panggil Cik juga? Takut marah pula sebelah panggil Cik sama sini kakak pula ni. Aku sebaya dengan dia panggil kakak tu. Minta maaf. Taubat syarat berapa? Cik Ros kata 2. Tak terfikir? Okey, siapa dah terfikir kat sini? Aduh. 20 banyaknya kakak.
Kita dengar, syarat taubat 20, tak jadi taubat lah. Ya? 5. Okay. Siapa nama Kak lupa? Dah lama tak jumpa. Kak Nargis kata 5. Okay. Siapa setuju dengan Cik Ros 2? Angkat tangan. Kesian Cik Ros, tak ada orang setuju dengan dia. Siapa setuju dengan Kak Sima tadi? Belum terfikir? Angkat tangan. Belum terfikir juga? Oh, ada juga. Ada juga parti dia. Saya kata tak ada parti dia. Okey lah, boleh. Okey, siapa setuju dengan Kak Nagis? Kak Nagis kata ada 5. Kak Zah, okey. Maya, setuju? Setuju mana satu? Kak ada pendapat sendiri? Saya satu je, Zaza. Yang belum terfikir. Banyak pula yang ikut politik dia ni. Okey, Cik Ros, bagi saya 2 tadi. Yang Cik Ros kata ada 2. Menyesal, okey. Saya pakai jam terbalik. Belum 3.30. Okey, menyesal. Okey, yang kedua berapa? Yang kedua apa, Cik Ros? Okey, insya-Allah. Tidak kembali melakukan. Tidak ulang, tidak ulang. Okey, siapa nak tambah nombor 3? Tadi siapa kata 5? Yang 5 apa? Lagi satu. Tidak berkawan. Tidak berkawan dengan kawan lama. Sian kawan lama tu. Tak apa, saya letak je. Jangan risau. Yang belakang nampak tak saya tulis di bawah ni? Nampak? Tidak berkawan dengan kawan lama. Kita ada kawan baru lah. Okey, nombor 4. Kak Siti? Ya? Tidak mau? Oh, siapa yang jawab? Minta maaf lah, yang muka dah tutup, saya tak nampak. Siapa yang cakap saya? Waktu kena ada transparent tu bagus. Oh ni, apa ni, Kak Aisyah. Berazam. Okey, saya boleh letak di sini. Berazam. Okey, siapa nak genapkan 5 di sini? Sila. Suara siapa? Angkat tangan. Ikhlas kerana Allah. Okey, tak apa. Kita letak dulu. Siapa nak tambah nombor 6? Apa dia? Mengakui. Ada lagi? Nak tambah? Kak Rafidah dia tulis semua. Sungguh-sungguh dia baca. Masya Allah. Tak apa, tulis je. Nanti kita bincang ya. Mana kita nak letak pertama, kedua, ketiga dan keempat. 1. Cik Ros kata menyesal, tidak ulangi. Kemudian yang ketiga tadi, tidak berkawan dengan kawan lama. Kawan baru pula. Salah. Kemudian kita ada yang keempat, berazam. 5, ikhlas. Keenam, mengakui. Banyak pula ya. Tadi dengar macam 5 je. Ada nak tambah nombor 7? Anjat gegel. Tadi kakak ada 20 kakak. You nak tambah kak? 20 ya. 20 tak banyak sangat kakak tak boleh.
Kena kurangkan. 10 pun tak boleh. 6, 7. Tak ada siapa nak tambah nombor 7? Sini angkat tangan. Kembalikan hak. Itu untuk apa? Kalau kita buat salah pada orang lain. Begitu. Okey. Ni nak tutup ke nak buka lagi ni nombor 8 ni? Tutup dah Azazah. Tutup. Dia kata tutup. Kalau buka nanti jadi 10. Okey. Siapa ikut kuliah saya 35 hari? Ramai ya kat sini 35 hari 35 cinta. Tajuk pertama kita bincang tentang taubat. Saya ingatlah sebagai tenaga pengajar. Yang pelajar ni ingat ke tidak? Tajuk pertama pada hari pertama, okey, 35 hari 35 cinta dalam kuliah saya bincangkan tentang orang yang bertaubat kepada Allah. Sebagai insan yang kuat, seorang muslimah yang selalu ada rasa ingin bertaubat kepada Allah, mereka ini adalah seorang muslimah yang memiliki jiwa raga yang kuat. Sebab apa tadi? Ada keikhlasannya. Ingin menjadi hamba Allah yang kembali kepada Allah. Kekuatan tu tadi. Dalam apa-apa perkara kita buat dalam hidup ni, ikhlas mesti ada. Baru Allah terima. Sebab itu syarat diterimanya amal ibadah kita. Syarat diterimanya semua perbuatan-perbuatan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, pertama sekali dia mesti ikhlas. Sebab itu kalau kita lihat di dalam perbincangan para ulama berkenaan dengan syarat-syarat taubat, mereka memang tak letaklah syarat pertama sebagai ikhlas. Sebab itu memang automatik. Ya, orang yang nak bertaubat pertama sekali mesti ikhlas. Okay. Jadi sebelum kita bincang tentang ikhlas ke apa kan, yang mana pun saya tak nak bincang secara panjang lebar lah tentang hal itu ya. Pertama saya nak susun di sini. Pertama tadi Cik Ros kata menyesal, okey betul. Kedua salah. Pertama mengakui. Okey. Pertama, kita mengaku. Kita dah buat dosa tadi. Sekarang kita nak bertaubat dengan taubatan nasuha. Kan? Pertama sekali kita perlu mengaku apa yang kita buat itu adalah perkara yang dosa. Ramai orang kita kata dia boleh menyesal. Tapi ada tak dia mengaku apa yang dia buat itu sebagai satu bentuk dosa? Belum tentu. Jadi yang pertama ni, sebelum nak pergi kepada menyesal, sebab menyesal ni nombor 2 dia mesti mengaku. Yes, saya mengaku. Apa yang saya buat, ia adalah dosa. Saya melanggar perintah Allah. Ia adalah larangan Allah. Nabi SAW dah sebut dalam hadis ini adalah perkara dosa, tak boleh buat dan sebagainya. Kita mengaku. Apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang keluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada bentuk pengakuan tentang dosa yang kita lakukan. Kemudian, kedua, kita menyesal. Saya dah buat dosa. Ya, saya menyesal di atas dosa-dosa yang saya lakukan. Sebab kadang-kadang ada orang memang aku buat dosa, tahu aku dosa, tapi dia menyesal tak? Ada orang tak? Kita kau ni buat ni dosa. Aku tahu buat dosa. Habis kau nak suruh aku buat apa? Kau nak suruh aku buat apa? Kalau aku sujud kat dia. Ada orang dia rasa, okey aku buat dosa, fine, dosa. Tapi belum tentu dia nak ada rasa penyesalan dalam diri dia. Sebab itu orang yang nak bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, dia mesti ada pengakuan bahawa hal itu dosa. Kan? Kemudian dia menyesal tadi. Masuk kepada yang ketiga. Oh, yang ketiga tidak ada di sini. Yang ketiga ialah berhenti. Kenapa tak ada orang cakap pasal berhenti ni? Nak teruskan ke dosa tu? Tak boleh lah ya. Jadi syarat kita yang ketiga ialah berhenti. Kita dah mengaku ia sebagai dosa. Kemudian kita menyesal di atas dosa yang kita lakukan. Terus stop.
Jangan buat. Ya, jangan buat dosa tu. Kita berhenti. Dan adakah cukup 3 sahaja? Tidak. Kita mesti berazam. Mana tadi azam? Ada tak? Oh yes, nombor 4. Kita mesti berazam. Betul lah nombor 4. Kita mesti berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Okey. 4 dan 2 combinekan. Combine apa bahasa Melayu? Cantumkan. Okey, combinekan. Cantumkan dia. Berazam untuk tidak ulangi lagi dosa yang dah kita akui ia sebagai dosa. Berazam untuk tidak ulangi lagi dosa yang dah kita kesali tu tadi. Berazam untuk tidak ulangi lagi dosa yang dah kita berhenti lakukan. Okay, so number 4 di sini ialah berazam. Number 5. Tadi kan kakak kata tidak berkawan dengan kawan lama. Sebelum yang nombor 5 ini, saya nak sebelum yang ini yang nombor 3 ni ada lagi satu. Nombor 5, kita ikuti taubat kita dengan amal soleh. Okey? Kita dah taubat tadi kepada Allah, dia tak hanya berhenti begitu saja. Perlu berusaha beramal. Kerana apa kita perlu beramal ni? Perbanyakkan amal soleh dalam kehidupan kita supaya ia menjadi motivasi pada diri kita untuk tidak kita ulangi lagi perbuatan yang dah kita hentikan. Sebab kita dah hiasi hidup kita tadi yang hancur kan. Kita dah cantumkan balik tadi. Bagaimana kita cantumkan ia balik? Dengan amal soleh kita. Orang yang dah bertaubat kepada Allah, dia tak boleh hari ni saya taubat, menangis depan Allah, menangis di atas sejadah kan, berair mata. Bukan itu sahaja. Apa? What's next? Lepas tu kita nak buat apa? Perbanyakkan amal soleh. Ya, perbanyakkan amal soleh. Kemudian yang keenam, masuk sini. Kita tukar surrounding kita. Kalau dulu, mungkin kita berkawan dengan orang yang tidak baik, yang menjadi penyebab kita melakukan dosa. Sebab kadang-kadang hidup kita ni ada teman-teman yang biasalah duduk sama-sama ni, buat dosa, ajak kita buat dosa. Aku cabar kau lah. Kau kalau berani cuba kau pijak kaki makcik tu. Kan? Orang kau ada cabar kita. Kita pun nak tunjukkan keberanian kita. Aku kat long kawasan kau dulu. Aku takut ke? Makcik tu tengah jalan, kita pijak kaki dia kan. Kenapa? Kawan ni yang suruh. Sebab itu kita kena tinggalkan kawan yang sedemikian. Ada ke contoh macam tu? Tiba-tiba bagi contoh macam tu? Tak ada. Kakak kata tak ada. Kita pun tak tahu. Mungkin ada lah. Wallahualam bisawab. Sebab kita tak kawan orang jahat. Kan? Kita tak ada dalam dunia yang sedemikian. Mungkin ada orang yang memiliki, yang hidup pada keadaan yang kita tak pernah terfikir. Sebab banyak saja situasi yang tak pernah kita terfikir orang lain lakukan. Betul tak? Jadi di sini kita lihat, kalau kita tahu bila pergi ke sesebuah tempat contohnya, yang mana kita akan bergaul kembali dengan orang itu, kita akan jumpa dia balik, kita akan rapat balik dengan dia. Pergaulan kita di tempat tersebut ataupun rapatnya kita dengan seseorang, ia akan menjadi penyebab kita kembali kepada dosa kita ni, maksiat tu tadi kan, tinggalkan. Itu terbaik. Tapi kena faham begini, saya tak suruh putuskan. Okay? Jangan tiba-tiba aku putus sahabat dunia akhirat. Bukan begitu maksud saya. Kita renggangkan. Maknanya kalau tidak ada keperluan untuk duduk-duduk dengan dia, kan? Untuk lama-lama dengan dia, sudah tak perlu. Sebab dia akan trigger lah. Benda tu dia akan buat kita nak buat benda-benda yang lama. Cakap-cakap, kan? Nanti kita sakit hati. Kita rasa orang tak boleh terima kita. Sebab kadang-kadang, kenapa saya kata gitu kan? Yang nombor 6 ni, orang yang begini selalunya, dia akan buat kita kembali kepada benda lama. Sebab dia ingatkan kita balik. Dulu kita bagaimana?
Selalunya begitu. Orang yang begini. Dia kata, kita jumpa dia, kita duduk-duduk dengan dia kan. Dulu kau gini Dulu kau gini, kau tak ingat dulu? Kau yang pijak kaki makcik tu kan. Dia ingat kita balik. Kau dulu jahat sih. Kau pijak kaki makcik tu. Aku tak sangka kau jadi macam gini. Kenapa kau jadi macam gini? Aku rasa kau tak layak Sakinah jadi orang macam gini. Kau pakai tudung labuh. Lah apalah. Kau tak kena Kau buka sudah. Mungkin kita akan jumpa balik tadi. Dia cakap balik tu kan. Kita pun rasa kecil. Kita rasa memang betul lah apa dia cakap. Aku ni tak layak lah jadi bayi. Kau ni bajet nak jadi susah Sakinah ke apa? Kau ni apa? Mentang-mentang dah pergi kuliah je. Bajet jadi macam dia. Dahsyat kau Baru pergi sekali dua kali. Dah jadi macam dia. Kita betul lah. Aku ni tak. Syaitan dia akan cocok kita. Untuk kita keluarkan diri kita pada satu keadaan yang dah kita lakukan. Apa tadi? Taubat nasuha. Sebab itu terbaik sangat-sangat kita ni. Kalau kita tahu, macam saya kata tadi dah, tempat itu, orang itu, kan? Kadang-kadang bukan orang tapi tempat. Bukan orang tapi bukan orangnya tapi tempatnya. Tempat itu, orang itu yang buat kita nak jadi pelaku maksiat tadi. Tinggalkan. So apa kita tahu? Kita dah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kerana begitulah keadaan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 135. Siapa ada apps Al-Quran? Buka. Cek. Dalam surah Ali Imran ayat 135. Apa kata Allah? Apa kata Allah dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-135? Dalam ayat itu, Allah jelaskan kepada kita, tentang keadaan orang yang melakukan kemaksiatan. Orang yang beriman. Bagaimana keadaan dia? Dah jumpa? Kakak jumpa? Dah jumpa dah kak? Oh, kakak green. Kakak green. Kakak. Ya, apa dia? 135. Okey. Kakak dah jumpa. Kalau kakak jumpa, kakak baca. Tak nak baca bahasa Arab. Siapa boleh baca bahasa Arab? Siapa boleh baca bahasa Arab? Semua tunduk ni kenapa ni? Tak nak baca bahasa Arab? Ni nampak-nampaknya saya pula yang kena baca bahasa Arab. Tujuan suruh cari tu nak suruh baca bahasa Arab. Okey, tadi ayat berapa saya kata? 135. Surah Ali Imran. Ini saya punya ke masjidnya? Baik, surah Ali Imran ayat 135. Ada beberapa keadaan Allah ceritakan tentang orang yang melakukan dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusihim. Orang yang dia buat perkara keji atau dia menzalimi diri dia. Allah kata begitu. Dengan kata lain, saya nak satukan perbuatan keji, menzalimi diri sendiri sebagai dosa. Bila kita kata perbuatan keji, kita boleh katakan bahawa kita buat jahat pada orang lain. Tapi kalau kita kata, Allah kata menzalimi diri sendiri, kita buat dosa pada diri kita. Okay? So, first, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Okay? Orang yang mana mereka itu melakukan dosa di kalangan hamba Allah, apa yang mereka buat? Zakarullah. Orang yang beriman begitu.
bila dia buat dosa, tak kira dia buat jahat pada orang lain, kan? Ataupun pada diri dia sendiri lah. Pada diri sendiri macam kita tak solat ke apa-apalah ya yang kita buat kan dalam hidup kita ni, kita masing-masing tahulah apa yang kita buat dalam hidup kita. Orang yang begini, dia tak lama-lama dalam keadaan maksiat dia. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan zakarullah, Allah kata. Dia akan ingat kepada Allah. Jadi ini adab orang yang beriman. Sebab tu, kalau siapa ingat dalam perbincangan kita pada sesi-sesi yang lepas, kan kita ada bincangkan statement, orang kata apa, buat apa nak taubat kan? Buat apa nak taubat? Allah tu maha pengampun kan? Bila-bila boleh taubat? Betul lah, bila-bila boleh taubat. Tapi, orang yang beriman, bila mereka buat dosa, mereka ingat Allah, fastaghfaru. Dalam ayat tu kata apa? Mereka akan taubat. Bila mereka ingat Allah, mereka terus taubat kepada Allah. Jadi dia ada 3 keadaan di sini untuk pelaku maksiat di kalangan orang yang beriman. Ya, bila kita dah buat dosa, kita jangan lama-lama dekat ni stage 1 ni. Okey, jangan lama-lama di sini. Terus bila kita ingat Allah, maksud ingat Allah ni lah, tadi asal aku buat gini Biasanya kan kita buat dosa kan? Tadi kenapa aku cakap pasal dia kan dosa. Kan itu maksiat kan, aku ngumpat dia. Maknanya kita dah rasa dalam diri kita ada dosa yang kita buat. Bagus. Itu satu signal yang bagus. Kita kata, kenapa aku buat tadi kan dosa. Kenapa aku ngumpat dia, aku tak patut buat gitu. Kan Allah kata gini, kita ingat balik. Maknanya itu, kita ingat Allah. Di sini, ia menjadi titik permulaan untuk kita masuk kepada stage 3. Ya, tadi dah masuk stage 2 kan, dah ingat dah apa kita buat tu dosa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala larang, Nabi SAW pun larang benda tu, tak boleh buat. Maknanya terus taubat kepada Allah. Tapi masalahnya, ada orang dia tak pergi ke sini. Kan? Dia terus stay dekat sini. Tak apalah, ingat Allah kan. Kita pun cakap, tadi kita ngumpat dia, saya tak baik. Tak apa sekali-sekali. Kan? Tak apa sekali. Ini bila dah kata sekali-sekali ni, tak apa, bukan selalu kita ngumpat dia. Bukannya hari-hari kita ngumpat dia, hari ni je. Oh gitu. Dia akan stay ke sini. Ingat tu, Allah tu memang ingat. Tapi adakah dia akan taubat kepada Allah? Belum tentu. Namun, kalau kita pegang baik-baik surah Ali Imran ayat 135, kita takkan lama-lama pada stage yang kedua tadi. Kita akan terus masuk kepada stage 3. Kita akan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa kata Allah seterusnya dalam ayat 135 itu? Allah kata apa? Dan tidaklah yang boleh mengampunkan dosa itu melainkan Allah. Allah saja yang boleh mengampunkan kita. Kita bertaubat, Allah yang terima taubat kita. Dan orang yang beriman, mereka ini, dia takkan kembali kepada apa yang telah mereka lakukan. Begitu keadaan diri orang yang beriman. Yang Allah jelaskan kekuatan yang ada pada diri mereka. Dia bukan orang yang lemah. Kerana apa? Dia berani untuk keluar daripada satu situasi yang telah mencengkam kehidupan dia. Kemaksiatan itu tadi. Sebab itu, orang di kalangan ahli syurga tak ada yang lembik. Saya nak cerita gini. Kalau kita baca mana-mana lah dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi ceritakan tentang wanita ahli syurga ni bukan wanita yang jiwa lembik, jiwanya tak boleh bangun, bukan. Tapi wanita ahli syurga, Masya Allah, Tabarakallah, mereka ada di kalangan wanita yang begitu kuat jiwa dan raga.
Saya bukan nak kata mereka ni kalangan wanita yang buat dosa, tidak. Tetapi wanita di kalangan ahli syurga, bila apa-apa berlaku dalam hidup mereka, mereka cepat kembali kepada Allah. Mereka tak tunggu esok lusa. Kan, kalau kita selalu kan kita ni kalau Allah Subhanahu Wa Taala uji ke apa-apa ke dalam hidup kita ni, kita akan tunggu esok lusa. Hari ni kita meraung macam nak apa, esok belum tentu ataupun malam ni belum tentu kita akan kembali kepada Allah. Belum tentu. Sebab apa? Jiwa kita memang tak boleh setanding lah dengan wanita yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda dalam Al-Quran. Tapi kita perlu belajar untuk kuatkan diri kita. Ya, untuk jadi seorang wanita yang jiwanya tak lemah. Sebab ramai di kalangan wanita, bila Allah uji, mereka jadi pelaku maksiat. Allah uji kehidupan mereka dengan cabaran, dengan ujian, mereka jadi pelaku maksiat. Itu kita tak nak. Kita ni kita dah bagus-bagus dah. Jadi muslimah yang salihah, muslimah yang dekat dengan masjid, dekat dengan ilmu, bergaul dengan orang yang baik-baik. Itu nikmat. Kena ingat itu nikmat. Tapi jangan kerana sedikit ujian yang Allah berikan dalam hidup kita, kita tinggalkan nikmat yang Allah berikan tu tadi. Tapi saya tak nafikan, ada orang yang memang Masya Allah, Tabarakallah, baik sangat-sangat. Tapi bila Allah uji, dia tak boleh terima. Bila tak boleh terima, dia jadi pelaku maksiat. Buka tudung, habiskan masa di night club. Ada keadaan-keadaan yang begitu menyedihkan. Kita tak nak jadi sebagai sedemikian. Kita nak jadi orang yang jiwanya kuat dalam apa jua situasi. Allah uji kita macam mana pun. Itulah yang menjadi penguat kita untuk terus-terusan sujud kepada Allah. Untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taubat kepada Allah. Sebab taubat ni bukan kita kata nak tunggu kita buat dosa baru taubat. Bukan gitu. Nabi, dia bukan di kalangan pendosa. Tapi Nabi kata apa? Aku beristighfar kepada Allah 1 hari 100 kali. Kita, umat Nabi SAW, tunggu buat dosa baru nak istighfar. Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, orang yang mana Allah ampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang, tapi masih lagi bertaubat kepada Allah, masih lagi beristighfar kepada Allah. Sebab itu jiwa kita ni jangan lemah. Ya, bila ada apa-apa perkara yang berlaku dalam hidup ni, kan, ingat 4 orang ini saja. Sebab dalam hidup kita mesti ada role model. Role model, jangan jadikan saya role model. Okey. Nanti tuan terbalik hidup. Nabi SAW berikan kepada kita dengan 4 orang wanita ahli syurga. Ada satu masa Nabi SAW di hadapan para sahabat, Nabi buat 4 garisan. Nabi tanya kepada para sahabat, adakah kalian tahu apakah ini? Para sahabat kata, Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Kan 4 garisan ini apa? Nabi pun kata apa? Wanita penghuni syurga. Ya, di kalangan wanita penghuni syurga yang terbaik. Pertama Nabi sebutkan Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Isteri Nabi SAW. Kemudian kedua, Nabi kata apa? Fatimah binti Muhammad. Siapa dia? Anak Nabi SAW. Lalu Nabi kata apa? Maryam. Siapa Maryam? Ibu Nabi Isa. Dan terakhir, isteri Fir'aun. Okay, siapa nama dia, Kak Rafidah? Asia. 4 ini bukan calang-calang wanita. Kita tak kata dia hidup tanpa ujian. 4 wanita ini ujian bertimpa-timpa dalam hidup mereka. Seriously, ni tak cakap bohong. Ujian bertimpa-timpa. Ya? Menjadi wanita yang berhadapan dengan ujian non-stop. 4 orang ini. Tapi adakah mereka meninggalkan Allah? Tidak. Makin Allah uji, makin mereka menjadi orang yang kuat untuk sentiasa sujud kepada Allah.
Begitu keadaannya. Kerana apa? Inilah contoh wanita yang jiwanya kuat. Kalau kita nak jadi wanita yang jiwanya lemah ini, saya tak tahulah macam mana nak kata. Jangan pilih untuk jadi orang yang lemah. Pilih jadi insan yang kuat. Sebagaimana wanita-wanita yang Nabi SAW sebutkan tadi. Dia dalam syurga juga, cuma dalam hadis yang lain. Kita tak menafikan kelebihan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha sebagai di kalangan wanita syurga. Sebab ada ramai juga wanita-wanita lain yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Cuma di sini saya highlightkan untuk 4 ni lah. Ya, nanti minggu depan ke? Kita nak ceritakan. Saya kalau boleh nak cerita satu persatu, tapi masa pun tak mengizinkan. Mudah-mudahan lah ya, di kesempatan yang lain lah ya, kita dapat bertemu dan kita akan bincangkanlah untuk setiap satu wanita-wanita yang tersohor dalam sejarah, dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang paling penting pengajian kita pada petang ini ingin menyatakan bahawa menjadi seorang muslimah yang kuat adalah seorang muslimah yang berusaha setiap hari untuk menjauhi maksiat. Ini keadaan kita. Dan kalau kita terbuat maksiat ni jangan plan okey. Jangan plan pula. Esoklah aku nak ngumpat macam tu. Jangan plan ni. Maksiat ni kita terbuat, yalah manusia ada khilafnya, ada salahnya. Bila kita terbuat maksiat itu, kita buat yang dalam keadaan yang kita tak sengaja sebagainya, kembali kepada Allah. Kita pernah bincangkan tadi surah Al-Imran ayat 135 bagaimana keadaan orang yang beriman. Bila dia buat dosa, kita ingat Allah, kita taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Alhamdulillah. Ya, kita ada lagi berapa minit, Ustaz? Dah habis. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit atas kafarah je lah ya. Kan ada soalan? Ada soalan ke? Kakak dah duduk bawah dah, sakit kaki. Ada soalan? Mungkin saya boleh ambil satu. Kak Aisyah nak tanya apa? Tak ada. Cik, ada nak tanya apa? Ada nak tanya apa, Cik? Sekejap ya. Okay. Yes, both. Bila kita kata dosa, dosa besar dan dosa kecil. Kenapa kita kata both? Sebab Nabi ingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata apa kepada Aisyah? Iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Wahai Aisyah, hati-hatilah engkau pada dosa-dosa kecil. Sebab apa? Fa inna laha minallahi taliban. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu juga Allah akan minta engkau untuk dipertanggungjawabkan. So kita tak tengok, alah dosa kecil je. Ada orang kata dosa kering ke, Cik? Dosa kering tu dosa kecil ya? Allahuakbar lah ya, istilah-istilah kita orang Melayu ni ya. So apa-apa jenis dosa lah, yang kecil ataupun yang besar, kita ada tanggungjawab untuk tinggalkan. Okey? Dia tadi kakak nak tanya apa? Oh, relax. Macam kan sakit. Betul. Sentiasa berusaha. Begini, relapse memang akan relapse. Sebab kakak guna perkataan relapse, saya pun guna perkataan relapse. Kita ni buat dosa, dia akan relapse. Betul. Hari ni kita bertaubat kan? Nanti esok lusa, ada benda-benda yang kita terbuat. Aku tu cakap pasal dia. Aku tu gini. Ter tu banyak dalam hidup kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala antara rahmatnya kepada hamba-Nya, Allah tak tutup pintu taubat untuk kita. Kena ingat tu. Nabi kata apa? Innallaha yabsutu yadahu. Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Allah bentangkan tangannya untuk kita pada setiap malam bagi orang yang buat dosa siang hari. Setiap hari Allah bentangkan tangannya pada siang hari untuk orang buat dosa pada malam hari. Dan itu berlaku, apa kata Nabi? Sampai ke hari kiamat. Selagi kita ada nyawa, selagi kita hidup, pintu taubat Allah tak pernah tutup. Bila tertutup? Bila kita dah mati. Ya, bila kita dah mati dan bila datangnya hari kiamat. Jadi keinginan, kekuatan untuk bertaubat perlu ada sentiasa dalam diri kita.
Atas alasan apa? Allah tak pernah mengira dosa apa kita buat. Kecil macam mana ke, besar macam mana ke, Allah tak kira. Yang penting kita nak taubat ataupun tidak. Okey? Baik, itu saja perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih di atas perhatian semuanya, ya. Tak kira yang di rumah dan juga yang berada di dewan kita pada petang ini. Baik, jadi soalan tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.